Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري وسعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kitab Kifayatul Muhtadi, sambung muka surat 10 Jawi. Rumi tak tahu. 14, Rumi 14. Kita berhenti dekat Nabi Isa. Jawi 10 tengah-tengah. Adapun Sayyidina Isa, Rumi 14, Jawi 10. Cari adapun Sayyidina Isa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Adapun Sayyidina Isa alaihi salam, itu dijadikan oleh Allah, dijadikan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketiadaan bapa. Kita sebelum ni kita bincang berkaitan dengan Allah itu sifatnya salah satunya adalah wahdaniyah, gabungan daripada wahid dan ahad. Gabungan daripada wahid dan ahad tu jadi wahdaniyah. Apa maksudnya? Allah itu wahid, satu. Allah itu ahad, satu juga. Melayu, tapi sebenarnya beza. Arabnya beza. Wahid dengan ahad beza. Maksudnya Allah itu wahid, satu, tunggal. Maknanya tak ada satu lagi macam Allah. Itu maksud wahid. Itu Allah wahid, iaitu Allah ada tunggal, satu ataupun tunggal, tak ada satu lagi sama macam tu. Okey. Yang kedua, Allah itu ahad. Kalau Melayu satu juga. Susah kan nak cakap kan? Jadi apa maksud ahad ni pula? Allah itu ahad. Kita tak boleh kata tak ada satu lagi macam Allah macam itu. Itu wahid dah. Itu wahid punya. Ahad ni mana? Ahad ni satunya Allah itu, tunggalnya Allah itu, bukan gabungan daripada beberapa. Macam kita satu juga. Kita satu. Kita juga tunggal. Mana ada satu lagi? Kita tunggal. Kita satu. Kita juga ahad. Tapi sebenarnya kita bukan ahad. Kita cuma sebut pinjam aja satu. Tunggal. Iaitu walaupun kita satu, kita gabungan daripada kepala, tangan, kaki, darah, tulang, macam-macam gabung. Bukan satu jugalah. Gabungan dari semua tadi, baru kita namanya satu. Allah tidak begitu. Nisbah dia apa? Satu. Wahid. Bukan wahid, tak ada satu lagi macam Allah. Habis tu Allah apa? Ahad. Satu juga.
satu sungguh, wahdaniyah. Kita tengah bincang perkara itulah yang membahaskan tentang lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bukan bermaksud, ayat tu bukan bermaksud Allah itu bukan tidak beranak, tak ada anak, tidak ada, Allah lepas tu keluar anak. Bukan maksud gitu. Tak ada orang kata Tuhan gitu. Tu bukan Tuhan, tu orang, makhluk dah tu. Apa maksud tidak beranak? Daripada Allah itu tidak terhasil yang lain, dia panggil beranak lah. Lepas tu dan tidak diperanakkan, maknanya Allah itu dia ada mak bapak dilahirkan Allah. Tak ada orang fikir gitu Memang tidak, dan tak ada orang fikir gitu. Jadi apa maksud tidak diperanakkan? Maknanya Allah tu tidak terhasil daripada sesuatu apa-apa. Ni sesuatu tu jadi Allah. Tak. Itu maksud tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dah selesai yang tu kita bahas. Habis itu Sayyidina Isa macam mana pula? Dia kata ada pun Sayyidina Isa alaihissalam itu dijadikan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan dengan maksud makhluk bukan Tuhan lah. Kat situ dah satu. Bila Allah jadikan, bila kata Allah jadikan, Allah yang buat, Allah yang jadikan. Bila kata Allah jadikan, bila sebut jadi, dia mesti tak ada dulu. Mana boleh jadikan yang dah ada? Boleh? Mana boleh? Yang tak ada lah baru nama dijadikan. Mana tak ada, dah jadi dah, ada dah. Jadi bila kata Nabi Isa tu dijadikan, maknanya sebelum tu Nabi Isa tak ada, kemudian Allah jadikan. Bila tak ada, kemudian ada, bukan Tuhan, itu makhluk. Senang aja. Nak tahu makhluk dengan Tuhan senang aja. Kalau sebelum tu dia tak ada, lepas tu dia ada, confirm makhluk. Kalau dia sebelum tu ada, tak habis-habis, tu baru Tuhan. Ada tak selain daripada Allah? Tak ada, maka Allah saja Tuhan yang sebenar-benar. Tak susah sebenarnya, kita nak faham. Habis tu, yang kata berhala tu, Tuhan, sebelum dia tu ada, dia tak ada tak? Dia tak ada, dia kena buat dulu, pakai batu, pakai apa? Bukan Tuhan. Apa lagi? Nak cakap siapa lagi Tuhan? Katalah orang tu Tuhan, ayah pin Tuhan. Boleh kata tak? Tahun 1900 ayah pin ada? Tak ada. Lepas tu mak dia lahirkan dia, baru ada. Bukan Tuhan. Senang aja. Jadi kalau kita faham Tuhan tu apa, makhluk tu apa, kita takkan tersalah letak yang bukan Tuhan tu sebagai Tuhan. Takkan. Tuhan mesti tidak begini, iaitu dia tak ada, lepas tu dia ada. Asalnya tak ada, lepas tu ada. Tak mungkin. Itu yang kita panggil qidam. Bahasa saya bahasa biasa je. Kalau bahasa canggihnya qidam lah. Allah itu qadim. Allah bersifat qidam. Itulah maksud qidam. Jadi macam mana dengan Sayyidina Isa alaihissalam? Allah jadikan dia makhluk Allah lah. Dia bukan Tuhan. Dengan ketiadaan bapa. Tapi tak ada bapa. Ada mak je. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa bapa. Di satu tempat, dilahirkan tu di satu tempat nama Baitul Laham. Ketika Isra', Nabi SAW singgah kat situ untuk sembahyang. Sebelum Mi'raj tu, singgah banyak tempat. Nabi singgah ke satu Baitul Laham, Jibril suruh turun daripada Burak untuk sembahyang 2 rakaat. Nabi kata, buat apa sembahyang kat sini? Di sinilah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, yang bernama Baitul Laham. Nama tempat tu. Nabi pun sembahyang 2 rakaat, sambung naik Burak lagi, berhenti lagi, banyak tempat berhenti. Malah salah satu tempat Nabi berhenti dekat Madinah waktu tu. Tapi tak jadi Madinah lagi lah pada waktu tu. Waktu tu dia panggil Yathrib. Jadi apabila Sayyidina Isa dilahirkan, kenapa kita panggil Sayyidina Isa? Nak penting juga tu. Kenapa kita tak panggil Nabi Isa? Ya, Nabi Isa pun boleh. Kenapa kita tak panggil Nabi Muhammad, kita panggil Sayyidina Muhammad? Boleh juga. Cuma bila sebut Sayyidina, kita panggil Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail, kita panggil tak? Biasa disebut. Memang semua boleh. Semua Sayyid kita, ketua kita, semua Nabi-Nabi ketua kita. Cuma biasanya disebut tak Sayyidina Ibrahim? Sebut Sayyidina Ismail, tak ada. Sayyidina Ishaq, tak ada. Sayyidina Musa, tak ada. Sayyidina Zakaria, tak ada. Yang ada Sayyidina Ibrahim, biasa disebut. Sayyidina Isa, mungkin Sayyidina Isa tak biasa dengar. Sayyidina Isa tak biasa kan? Sebenarnya biasa kalau tempat-tempat lain. Mungkin alam Melayu je kurang sebut. Satu lagi Sayyidina Muhammad. Tiga Sayyidina. Kenapa Sayyidina Muhammad? Sebab kita bukan setakat Sayyidina, kita tambah macam-macam lagi. Sayyidina wa Zukhrina wa Maulana wa Habibina. Habis semua kita tambah. Tak ada masalah. Nabi kita Muhammad. Jadi Sayyidina Muhammad no problem.
Sebab Nabi kita tambah macam-macam sebagai pangkat. Kalau orang lain boleh kita panggil Datuk, Datuk Seri, panggil nama je. Kenapa panggil Datuk Seri? Nak kena panggil doktor. Kenapa? Okey je, panggil nama biasa lah. Oh tak apalah, dia ada pangkat. Orang tak ada masalah, panggil lah. Cuma kalau Nabi kita, takkan tak nak sebut pangkat kot. Sebutlah pangkat. Satu, mana cukup. Nabi, tak ada Nabi, tak kenal kita agama ni. Oh, tambah macam-macam. Antaranya Sayyidina, no problem. Kenapa Sayyidina Ibrahim? Kerana dia adalah bapa segala Rasul. Bapa segala Rasul kan Nabi Adam. Nabi Adam istilah dipanggil Abul Bashar, bapa segala manusia. Memang dia juga bapa segala Rasul, tapi kita tak nisbahkan dia. Seorang satu gelaran dah lah. Bapa pembangunan, bapa apa? Bapa perpaduan, bapa saman ke, tak kisahlah siapa apa pun. Tak satu je. Janganlah banyak-banyak nak ambil. Bapa kemerdekaan, bapa pemodenan, ambil satu seorang je. Jadi Nabi Adam Abul Bashar, bapa segala manusia. Okeylah. Nabi Ibrahim bapa segala rasul. Sedangkan atas Nabi Ibrahim ada lagi rasul-rasul yang lain. Cuma nama aja dinisbahkan. Kenapa pula bapa segala rasul? Sebab daripada Nabi Ibrahim, anak dua orang, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, sangat ramai daripada keturunan Nabi Ibrahim tadi jadi rasul. Ramai sungguh. Daripada Nabi Ismail seorang lah, Nabi kita seorang je. Ni daripada Nabi Ishaq ni ramai sangat sampai Nabi Isa. Maka kita nisbahkan dia bapa segala rasul. Jadi sebab tu panggil Sayyidina. Ketua kan? Nabi kita selesai, Nabi Ibrahim selesai. Kenapa Nabi Isa pun Sayyidina juga? Kerana nanti dia akan jadi Sayyidina kita. Sekarang belum lagi. Sekarang kita tak boleh jadikan dia Sayyidina. Malah apa yang dibawa di dalam Injil terbatal dengan turunnya Quran. Nanti dia akan turun. Tak lama dah. Orang yang baru balik Mekah baru ni, kawan-kawan ustaz-ustaz yang baru balik Mekah baru ni, dia kata lain macam dah. Pergi, dah bayar semua dah, nak pergi masuk hotel, tak boleh masuk hotel. Orang hotel tu bagi balik duit. Kalau nak tambah lagi 2,000 setiap seorang. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Kalau dah awal-awal kita dah, kan dia ada dia punya agensi kan, dah siap bayar, siap dah, pergi aja. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Yang jadinya pergi Lone Ranger ni. Tak ada pakai apa-apa, ejen pergi Lone Ranger. Memang kadang-kadang orang tak bagi, tidur kat tepi-tepi tu. Yang ini dah siap, dah ada, memang daripada dulu lagi dia orang duduk bayar, siap, dah tentukan. Kita mahal sikit, okey tak apa, mahal sikit. Dia ambil nak buat umrah tu mahal sikit, jadi mahal sikit sebab hotel mahal. Dah bayar siap, sampai bilik tak ada, hotel tak ada. Kemudian macam mana ni? Tak apa, ambil duit balik. Dia bagi balik duit kat situ. Kelik kawan ni. Nak buat apa ramai kat belakang ni? Dia mentawif. Sudah nak buat apa ni? Nak boleh tambah setiap seorang 2,000 lagi. Macam mana? Habis takkan nak tidur mana? Berkelimpangan gitu. Cari dapat 2 kilometer jauh. 2 kilometer. Ini berlaku, tak pernah berlaku. Kenapa gitu? Dia dah pelik. Mekah dah jadi tempat yang macam-macam lah. Maknanya kiamat dah dekat. Banyak lagi lah bab-bab jadi cerita macam-macam. Bab-bab lain dah dekat dah. Akan turun Nabi Isa, kita panggil turun lah. Kalau Imam Mahdi kita panggil keluar. Istilah je tu, keluar Imam Mahdi. Kalau Nabi Isa kita panggil turun Nabi Isa. Itu istilah je. Nak kata keluar Nabi Isa pun boleh. Bila Nabi Isa turun nanti, dia jadi Sayyidina kita lah. Kita kena duduk belakang dia. Jangan duduk belakang Dajjal. Tak tahu lah, kita cakap aja. Lah kali dia tengok, macam kenal tu, macam masjid pelindung punya jemaah tu duduk belakang Dajjal. Weh, mai sini. Aku duduk sini kata. Macam mana? Risau kita. Doa banyak-banyak. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ataupun tambah, dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku atas jalan agamamu, jangan terbalik-terbalikkan hati aku. Sebab ketika Dajjal keluar nanti, hati orang yang beriman macam mana pun berisiko untuk terbalik. Takut sangat. Lagi masuk dalam gua, naik atas bukit masa tu. Jangan lawan Dajjal. Sebab Sayyidina kita tak turun lagi. Bila Sayyidina Isa turun, kita duduk belakang dia. Sebenarnya kita dituntut untuk doa mati sebelum peristiwa itu. Biar mati sebelum peristiwa itu. Kerana kita tak tahu kita kat mana. Nabi pun suruh ikat anak isteri. Ikat anak isterimu di rumah.
jika Dajjal keluar nanti. Ikat. Kalau tidak dia akan ikut. Mungkin kita selamat lelaki, anak isteri tak mungkin. Mungkin tidak selamat. Ikat di rumah. Ikat. Sekarang ni tak Dajjal tak ada pun, pakat-pakat pergi habis huru-hara dah pergi. Apa macam-macam apa? Joget-joget itu, penyanyi itu keluar daripada tak faham pun dia cakap bahasa Korea. Pakat-pakat keluar habis dah anak-anak perempuan Melayu ni. Macam-macam pelik-pelik dah jadi. Itu tak turun Dajjal lagi pun dah ada cerita macam-macam, boleh pilih-pilih agama lah pula. Apa nama? Majorin terbang. Bukan majorin lah. Mentega. Hai ya Allah. Tengok sikit aja. Tak boleh tengok. Dah pelik-pelik dah keluar. Berani tu orang ni. Dajjal tak keluar lagi tu. Jadi keluar turunnya Sayyidina Isa alaihissalam, dijadikan dia oleh Allah Ta'ala dengan ketiadaan bapa. Tak ada bapa. Bila tak ada bapa, maka dia dituduh oleh umat waktu tu, orang kampung waktu tu, maknya Siti Maryam berzina. Lepas tu Siti Maryam dah syarat terpaksa keluar, pergi ke satu tempat. Kemudian dilahirkan di Baitul Laham tu lah. Lahir di situ, dah kuat sikit, ada makan-makan, ada malaikat tolong lah, bagi minum, bagi makan apa semua. Dah kuat sikit, gendong anak dia buat balik. Anak dia tu Nabi Isa. Dan malaikat pesan, puasa. Kau kena puasa. Puasa boleh lepas melahirkan. Puasa? Ya, puasa. Puasa apa? Puasa cakap. Jangan cakap. Kalau apa-apa orang kampung tanya, kau tengok je anak tu buat gitu je. Jangan cakap. Okey, sekali Nabi Isa tu bercakap, aku adalah Nabi, akan diutuskan kitab kepada aku nanti gini. Atas kelebihan yang Allah bagi dekat dia, tak ada bapa dan boleh bercakap ketika bayi, dah besar sikit boleh hidupkan orang mati, dah nanti boleh burung yang telah dipotong-potong boleh hidup balik dan sebagainya. Kelebihan-kelebihan tu orang anggap dia Tuhan. Itu nak cerita, silap faham. Kerana keistimewaan yang Allah bagi, dia menganggap Allah jadi Nabi Isa. Dia panggil beranak. Bukan Allah tu orang kafir tu, bukan kata Allah tu perempuan, bukan. Itu maksud lam yalid wa lam yulad tadi, tidak beranak, tidak diperanakkan tu. Allah Nabi Isa. Keluar gitu. Maksudnya diberanakkan maksudnya daripada Allah tu keluar Nabi Isa. Melalui Ruhul Qudus, melalui Siti Maryam. Dia orang faham gitu. Kerana apa dia faham gitu? Kerana kelebihan yang ada kat Nabi Isa. Kita tahu tu mukjizat kan. Seperti dijadikan, dia kata, pelik tak? Pelik, tak ada bapa. Maka kita dapat faham satu akidah kat sini. Apa benda? Bukan mak bapak buat anak. Kata gitu, budak-budak kata. Nisbah bercakap je, buat anak. Buat anak yang jadi anak. Nisbah bercakap. Tapi hakikat sebenar dari segi sudut akidah, bukan mak bapak yang buat anak. Satu. Buktinya, yang nak anak, ramai yang tak dapat anak. Tak dapat-dapat. Sampai mati. Buktinya lagi, yang tak nak anak, tahu-tahu ngandung. Dah macam-macam cara dia buat. Buktinya, anak tu bukan daripada mak bapak. Itu nombor satu. Yang kedua, percantuman sperma dengan ovum. Sperma, ovum, jadi anak. Maka sperma dan ovum yang menjadikan anak. Tidak juga dari segi akidah. Bukan sperma, percantuman tadi yang menyebabkan jadi anak. Tidak. Itu biasalah adat lah. Macam kena air basah, ambil api, terbakar, penampar rasa sakit. Sama je. Tapi bukannya tangan tu yang buat sakit. Allah yang memberi sakit. Bukan hujan tu yang membasahkan, air tu membasahkan. Allah membasahkan, samalah. Bukan sperma dengan ovum tadi yang lah kali jadi anak. Tidak. Cuma biasanya kalau jiwa air basah. Biasanya kalau ada sperma dengan ovum bersatu jadi anak. Biasa jadi anak. Boleh tak kalau tak jadi anak? Berlambak. Yang jadi haid tu sebab tak bersenyawa lah. Kalau bersenyawa tak keluar haid dah. Berlambak. Jadi itu adalah sekadar adat saja. Boleh tak Allah nak buat ada anak tanpa percantuman tadi? Boleh. Buktinya Nabi Isa. Nah, itu akidah dia. Jadi pelik tak
Nabi Isa tak ada bapa pun jadi orang juga, jadi manusia juga. Tak pelik. Dari segi adatnya pelik lah, dari segi kebiasaannya pelik lah. Tapi dari segi akalnya boleh terima akal, boleh aja. Pelik. Dia kata kalau pelik Nabi Isa, Nabi Adam lagi pelik. Tengok dia kata apa? Seperti dijadikan Adam dengan ketiadaan bapa. Bahkan kejadian Adam terlebih menghairankan daripada kejadian Isa, kerana dijadikan Adam daripada tanah, tiada baginya ibu bapa. Kalaulah dengan Nabi Isa tak ada bapa, kita kata dia hebat, dia tu Tuhan dah. Kalau Nabi Adam bapak segala Tuhan lah, mak bapak tak ada. Bagus juga dia punya cara mantik berfikir. Orang Nasrani kata kehebatan yang ada dekat Nabi Isa, tak ada bapa jadi juga orang, maka di Tuhan. Nabi Adam Tuhan paling besar sekali sebab tak ada mak bapak. Betul? Bijak cara nak berbahas, cara nak bahas dengan orang-orang kafir gitu lah. Nabi Adam lagilah tak ada bapa, tak ada ibu, lagi hebat lah. Jadi anak sulung lah Nabi Adam. Nabi Adam ni Tuhan sulung, bukan anak sulung, Tuhan sulung lah. Nabi Isa tu Tuhan bongsu. Dah jadi pelik dah. Dan maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada diperanakkan. Yang tadi tu beranak. Kita menolak Allah itu beranak. Daripada Allah jadi Adam, daripada Allah jadi Isa. Tak, tolak dah. Bila dah tolak, dan Allah juga tidak terhasil daripada sesuatu. Pastilah kalau Allah terhasil daripada sesuatu, sesuatu tu lah Tuhan. Ya, boleh tak juga. Sesuatu tu pun bukan Tuhan juga, tu jadi makhluk lah. Maha suci ia Allah daripada ada baginya ibu atau bapa, maka tiada ia bercerai daripada sesuatu. Ibu atau bapa tu pertama maksud ibu bapa lah, bukan ibu bapa. Maksudnya Allah tidak ada ibu bapa dengan maksud ibu bapa. Tapi tak ada pun orang kata Allah ada ibu bapa. Habis maksud ibu bapa tu apa? Daripada sesuatu lah yang tercerai. Macam kalau kita ambil kain, kita kerat, tarik, ni kita panggil anak dia. Kan boleh kata istilah gitulah, anak dia cerai. Begitulah. Maksudnya Allah tidak tercerai daripada sesuatu. Itu maksud ibu bapa. Dan tiada mengenal akan kunhun zatnya. Apa kunhun zatnya? Yakni tu sebelah tu dia taswirkan, dia jelaskan lagi. Apa maksud kunhu zatnya? Yakni kunhu zatnya tu adalah tiada mengenal akan hakikat zatnya. Tak ada siapa yang tahu, tak ada siapa yang tahu Allah tu sebenar-benar macam mana. Tak ada siapa. Hakikat sebenar-benarnya Allah, diri Allah, tak ada siapa yang tahu. Dan hakikat sifatnya, dan sifat Allah pun yang sebenar-benar tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa. Kita cuma boleh bahas gitu aja, sekadar luaran aja. Tapi hakikatnya tak ada siapa yang tahu. Oleh seorang daripada Nabi yang mursal, kita tak tahu. Nabi yang mursal, Nabi yang diutuskan pun tak tahu. Mursal tu yang diutuskan lah. Rasul-rasul kan utusan. Nabi yang mursal, Nabi patutnya hebat lah, kenal lah Allah, tahulah. Nabi pun tak tahu hakikat sebenar Allah dan sifat-sifatnya. Nabi, kita lagi tak tahu. Dan segala malaikat yang muqarrabin, malaikat lagi lah, memang kerja ibadah aja, pun tak tahu hakikat Allah, diri Allah, zat Allah dan sifat, hakikat. Habis yang kita nak bahas sifat 20 tu apa? Luaran aja, sekadar luaran. Hanya ialah yang mengetahui akan dirinya. Hanya ia Allah. Ia tu kembali pada Allah. Ialah Allah lah yang mengetahui akan dirinya. Hanya Allah tahu hakikat dia, hakikat Allah dengan ilmunya. Allah yang bersifat ilmu, Allah yang bersifat ilmu sahajalah yang mengenal dirinya sendiri. Gitu lah. Hakikat dirinya sendiri. Kita kenal luaran saja. Bahas-bahas gitu je, sikit-sikit, tak boleh masuk dalam. Masuk dalam-dalam kita boleh jadi gila isim. Gila isim. Kalau bahas tentang nak tahu Allah ni macam mana, fikir teran lah, semua tak ada, Allah saja jadi. Allah duduk gitu aja. Dia buat apa? Dia tak boleh pergi lama-lama, tak tahu ambil selipar sangkut kat leher, jalan tahu gitu. Jadi gitu. Dia tak boleh tekat, tak boleh. Tapi kalau Allah ni maha kuasa, hebatnya, boleh fikir lagi.
Hebat bagi tengok teknologi ni. Allah lebih betul. Oh, hebat dari segi kekuasaan. Dari segi apa yang Allah buat. Tengok lembu. Allah, hebatnya lembu ni. Lembu makan rumput. Rumput tu kita makan tak besar-besar macam lembu, tapi lembu makan rumput besar bapak besar. Macam mana tu? Fikir. Boleh? Jumpa ada bakteria. Bakteria tu dalam perut lembu. Bakteria tu akan merungkaikan apa benda tak nak sebut, tak kerti lah. Apa ni? Rumput-rumput tadi menyebabkan kita boleh jadi zat gini. Kita tak ada bakteria dalam perut tu. Kita makan cirit-cirit. Nah, contohnya gitu. Boleh fikir sebab kejadian Allah. Tapi Allah tak boleh fikir. Allah sendiri tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Tak lagi. Fikir tekan. Lama dia jadi terapung. Tahu-tahu cakap merapu. Tahu. Bahaya. Memang tak boleh. Takkan boleh. Sebab sesuatu yang bersifat kurang tak mungkin dapat mencapai hakikat kesempurnaan. Sesuatu yang sempurna. Macam saya selalu bagi contoh lah. Meja ni takkan dapat faham. Manusia kita ni duk buat apa? Takkan faham. Kursi ni takkan faham hakikat kita. Yang dia tahu kejap-kejap duduk atas dia. Kejap-kejap letak punggung atas dia. Sejam itu, lepas tu angkat punggung, hilang tak tahu ke mana. Dia buat apa? Dia pergi mana? Dia buat apa? Lepas tu bunyi dia buat apa? Nampak dia ambil makan. Nampak daripada jauh lah kot. Meja ni nampak kot tepi tu. Buat apa? Nak berjalan tak boleh. Dia tak faham hakikat. Lepas tu hilang. Tak ada, hilang lama. Tak ada. Beberapa jam bunyi macam azan lah. Dia takkan boleh faham. Tak boleh. Terang lah macam mana pun takkan boleh faham. Betul tak? Begitulah kita nak. Sebab sempurnanya kita berbanding dengan meja yang tak sempurna. Itu baru makhluk dengan makhluk pun tak boleh faham. Ini kan pula kita dengan maha sempurna iaitu Allah. Yang kita sangat kurang, Allah sangat sempurna. Lagi tak dapat. Takkan dapat tercapai. Maka adalah ia sekarang seperti adanya dahulu juga. Sebelum lagi diadakan kaun. Kaun tu makhluk lah. Alam boleh kata, makhluk boleh juga. Allah ada sebelum dia jadikan makhluk, dia gitu. Selepas dia jadikan makhluk, gitu juga. Tak ada perubahan. Sama je. Allah Maha Kuasa. Bila dia jadikan makhluk, kuasa. Sebelum dia jadikan makhluk pun kuasa. Lepas jadikan makhluk, berlebih berkuasa? Tak. Allah Maha Kaya. Lepas dia jadikan makhluk, kaya dia sama je. Bukan terlebih kaya. Kalau macam kita kan, kita kaya. Tiba-tiba kita dapat projek, kita buat, tambahlah kaya kita. Maknanya kita akan bertambah. Kadang projek pula gagal, kurang kekayaan kita. Maka kita ni bertambah berkurang. Allah tidak. Sebelum dia buat kita, dia dah gitu. Dia buat kita tu alam lah, kaun alam ni ke makhluk-makhluk ni, gitu juga. Orang sembahyang semua, dia gitu juga. Orang semua lawan dia gitu juga. Tu maksud dia. Sama je. Istilah dia, Allah tidak terkesan dengan apa-apa. Tidak terkesan dengan apa-apa. Apa tu apa? Selain daripada Allah, makhluk dua je. Allah alam Allah, ataupun Allah makhluk Allah. Allah makhluk dua je. Mana ada di antara makhluk dengan Tuhan, duduk tengah-tengah? Mana ada? Ada dua je. Tak Tuhan makhluk, tak makhluk Tuhan. Jadi Allah tidak terkesan dengan sesuatu. Jadi Allah tak terkesan dengan sesuatu, dengan maksud sesuatu tu apa? Tak ada lain dah, mesti makhluk aja. Mana ada yang lain dah? Maka Allah tidak terkesan dengan makhluk. Allah tidak mengambil manfaat daripada ciptaan. Tu ayat dia. Allah tidak mengambil manfaat daripada ciptaannya. Tak. Allah cipta malaikat, suruh turunkan hujan. Itu majaz, cakap lapik aja. Bukan cakap lapik, cakap majazi. Cakap sekadar nak bagi tahu aja. Tapi bukan bermakna Allah, bukan bermakna malaikat tolong Allah untuk turunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan, bukan malaikat. Sebabkan dalam Quran banyak menceritakan kamilah yang memberi. Kamilah amintum man fis sama. Betul cerita pula tentang adakah kamu yang memberi rezeki atau kami? Nahnu narzukuk, kamilah yang bagi rezeki, bukan kamu yang bagi. Kami tu ramai. Kami tu maksud, kalau kita faham sekali, Allah bersama dengan tentera je lah. Tapi adakah Allah ambil manfaat daripada malaikat? Tidak. Habis tu malaikat buat. Allah yang takdirkan, Allah yang suruh dia buat. Bila dia buat,
Jadi ke? Jadi. Yang jadi tu siapa buat? Allah yang buat, bukan dia. Habis dia tu gitu lah, macam kita. Jadi jangan kita kata Allah buat malaikat untuk tolong dia. Tidak. Allah buat malaikat untuk tunjuk saja dia tu berkuasa. Dan malaikat tu tak ada memberi bekas langsung. Makhluk tak bagi bekas. Kita dah bahas sebelum ni. Maka adalah ia seperti sekarang adanya dahulu juga, sebelum lagi diadakan kaun segala alam yang wujud, yang pada wujud ini, yang pada ada ni, dan tiada adanya itu dilalu atasnya zaman. Zaman tu masa lah. Allah tak duduk di luar masa. Setiap makhluk dia duduk dalam masa. Masa ni satu makhluk Allah. Allah cipta masa. Wal asr, demi masa. Maknanya Allah cipta masa. Masa bukan Tuhan. Masa adalah makhluk ciptaan Allah. Macam tempat. Tempat juga adalah makhluk ciptaan Allah. Sebenarnya semua Allah cipta. Masa ni, contoh masa, Allah cipta masa. Maka masa tu ada, berjalan. Masa, bila sebut masa dia berjalan. Maka dalam tu lah semua makhluk-makhluk. Allah tak duduk dalam tu, Allah duduk di luar. Maka Allah tak ada kena-mengena dengan masa. Jadi tak boleh kata Allah tu tua, Allah tu lama lah ada. Tak boleh kata lama, sebab lama tu masa. Habis nanti, Allah buat macam mana nanti? Tak boleh kata nanti, nanti tu masa. Allah tak duduk dalam masa. Tidak. Tidak. Allah tahu ke benda yang akan datang, akan terjadi? Tak boleh tanya soalan tu. Sebab bila akan terjadi tu masa. Allah tahu tak apa yang akan terjadi? Tahu. Macam mana tak jadi lagi? Allah dah tahu. Kan bila kata akan terjadi, ianya masa. Allah duduk di luar masa. Istilahnya gitu. Yang kita Allah duduk luar. Maknanya Allah duduk, Allah bertempat. Bukan maksud tu. Allah tidak duduk di dalam masa. Makhluk je duduk dalam masa. Jadi tak boleh tanya, Allah tu tua sungguh. Maksud tua tu lama sungguh dia hidup. Sebab lama. Tak boleh kata lama. Lama tu masa. Tu nak bagi tahu. Tidak lalu atasnya zaman. Tak ada. Kita panggil qidam dan baqa. Dan tiada meliputi pada makan bersamaan di atas aras. Makan tu apa? Bukan tempat. Makan tu tempat, maksud bahasa Arab. Makan tu tempat. Jadi dia nak bagi tahu Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah ada sama saja sebelum dia adakan makhluk dan selepas sama saja Allah. Dan Allah tak duduk dalam masa, dalam zaman, tak. Allah tidak berada dalam zaman. Dan Allah tidak bertempat. Tu. Makan tu tempat. Mana Allah tidak bertempat? Dia kata kat sini, dan tiada meliputi pada makan bersamaan di atas arash Allah Subhanahu Wa Taala. Arash tu, pertama kita bahas arash dulu. Arash tu adalah makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar adalah arash. Besar tak boleh nak bayang. Ada banyak-banyak riwayat-riwayat mengatakan besar, nak bayang besar tu bayang malaikat. Bayang malaikat hamalatul arsh, malaikat penanggung arash, pemikul arash. Arash duduk dekat atas daripada langit yang ketujuh. Arash besar. Arash tu ada yang pikul, ada yang tanggung. Sekarang ni ada 4 orang malaikat. Nanti bila kiamat 8. Sebab dah ramai waktu semua dihimpunkan di situ. 8 malaikat duk pikul arash. Bila? Itu lepas hari kiamat. Sekarang 4. Okay. Nak faham lagi besar mana arash tu? Tak boleh faham juga malaikat macam mana. Okay. Nabi pernah tanya besarnya Jibril. Jibril pun tunjuk dirinya. Nabi pengsan kali pertama. Tengok Jibril rupa asal. Yang kedua baru tak pengsan. Kemudian besar Jibril. Jibril kata, aku tak besar mana. Israfil lagi besar, yang tiup sangkakala lagi besar. Aku sebesar bulu pelepah dia. Ini dalam kitab Kifayatul Muhtaj ada cerita. Yang Isra Mi'raj yang kita pernah khatam kat sini dulu. Tahun apa? 2019, 2020. Lama dah kita khatam kat sini. Kifayatul Muhtaj kalau ingat lagi ya. Dia kata, Jibril kata, aku kecil ni. Aku sebesar bulu pelepah tu, yang peniup trompet tu. Tot. Kiamat habis tiup. Israfil sebesar bulu pelepah dia je. Yo. Kita nak cerita arash ni.
Lepas tu, oh besar je Israfil. Oh besar. Maknanya kau kecil. Kecil pun besar tu dah Jibril. Jibril kata lagi apa? Tak besar lagi Israfil. Hui, ada lagi besar? Ada. Malaikat penanggung arash tadi. Besar mana? Kata Jibril, aku daripada bahu dia, aku pergi terbang ke telinga dia 700 tahun baru sampai. Kata Jibril. Bahu ke telinga. Tak tahulah kelajuan cahaya lah kot. Malaikat kan jalan kaki, malaikat buat apa cahaya. Cup. Kelajuan cahaya 700 tahun baru sampai. Tak boleh bayang lah macam mana. Itu baru bahu ke telinga. 2 pikul. Dan nak pikul tu 4 orang sekarang. 4 malaikat macam tu. Dan nanti dekat lepas kiamat nanti 8. Tak boleh bayang. Sebab kita nak bayang arash tu tak boleh bayang lah. Kalau besar tu punya malaikat pun tak boleh nak bayang. Telinga ke bahu dia 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan cahaya. Arash tu tak boleh tak tahu. Habis hilang dalam kepala. Nak cakap arash tu besar mana? Arash adalah makhluk yang paling besar yang Allah cipta. Kalau diumpamakan, ada perumpamaan para ulama bagi. Kalau arash dengan bumi ini arash. Dengan arash, seumpama arash tu padang bola, bumi tu macam besar cincin. Tu perumpamaan, nisbah je. Nak fikir tak boleh. Nak tahu besar lah. Dan arash adalah Allah yang cipta. Secara automatik makhluk. Jangan kata tiba kata arash Tuhan pula, makhluk. Bila makhluk, Allah tidak ambil manfaat daripada makhluk. Maknanya Allah kalau duduk kat arash macam mana? Kalau kata Allah duduk kat arash, maka Allah mengambil manfaat daripada makhluk. Sebab nak duduk mesti kena ada sesuatu. Sesuatu tu arash. Okey, maka Allah bukan duduk. Apa maksud dia? Dia akan bahas kat bawah ni. Kita baca dulu. Tidak meliputi makan, maknanya Allah tidak bertempat. Apa lagi? Macam mana dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Sebenarnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ni. Tengok dan tiada meliputi pada makan bersamaan di atas arasy. Cuba, ini bukan bahasa Melayu biasa ni. Boleh faham apa dia cakap? Dan tiada meliputi pada makan. Meliputi itu bahasa sekarang Allah tak bertempat. Bahasa dulu Allah tiada meliputi pada makan. Allah tak ada kena-mengena dengan tempat. Okey. Yang tu okey lagi, boleh faham. Bersamaan di atas arash tu apa? Bersamaan di atas arash. Kalau nak kata duduklah. Allah tidak duduk di atas arash. Kata lagi tu. Tapi kenapa bersamaan? Ini diambil daripada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang bersifat Rahman. Ala, atas. Terjemah satu-satu. Arsy istawa. Alal arsy istawa. Alal arsh, dekat arash istawa. Istawa tu apa? Duduk. Kalau diterjemah gitu. Sebenarnya istawa tu banyak makna, ada berbelas makna istawa. Salah satunya duduk. Dan salah satu maksud istawa adalah apa? Istawa apa? Biasa imam dah sebut. Istawa tadilu. Tadi tu biar istawu tu. Istawu tu istawa lah. Istawu tu baris depan, istawa baris atas waw tu. Apa maksud bila imam kata istawa tadilu? Istawu, kita buat apa? Duduk. Para pakat duduk. Apa saya duduk? Imam suruh duduk. Kenapa pula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Istawa tu kan aku cakap duduk. Tapi tak duduk pula dia, pandai pula. Istawu maksud apa? Kita buat apa bila imam kata gitu? Luruskan dan rapatkan saf ataupun samakan saf. Jadi istawu tu sama. Istawu sama-sama kan? Samakan. Wa'tadilu. Bahasa budak-budak sekolah apa? Senang diri kan? Senang diri kan? Yang macam gitu. Senang diri tak silap. Itu wa'tadilu. Nak istawu tu. Istawu maksudnya samakan. Kita pun samakan. Jadi istawu tu banyak mana? Antaranya sama. Jadi kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu dia kata bersamaan di atas arash. Dia nak terjemahkan daripada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersamaan, Allah tidak bersamaan di atas arash. Bersamaan
Allah tidak istawa tu istawa bersamaan. Dia terjemah gitu-gitu, terjemah bulat-bulat. Jadi kalau nak terjemah bulat-bulat, bunyilah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa adalah Allah Subhanahu Rahman bersamaan dengan arasy, bukan duduk, bersamaan. Tu pun tak faham. Bersamaan tu apa benda? Kalau terjemah. Ada orang dia terjemah duduk terus. Istawa tu. Orang lain lah. Kita ahli sunnah bukan gitu. Mana ada bahas kat bawah tu? Ada kat bawah tu dia bahas. Tapi sebelum tu nak. Jadi tu maksudnya bersamaan di atas arasy tu maksud istawu tu, istawa, nak sebut istawa, dia terjemah gitu. Jadi kata Allah bukan duduk dekat arasy. Bukan. Dia kata Allah duduk kat arasy lah. Dalam kitab kita kata Allah tidak bertempat, tidak meliputi pada makan. Allah tidak bertempat. Allah tidak berpihak kiri kanan atas bawah, tak ada. Allah tidak berarah, berjihah, tidak. Allah tidak meliputi makan. Tempat iaitu tidak bertempat, tidak berpihak, tidak berarah. Tak ada atas bawah kiri kanan, tak ada. Tak ada. Sebab kalau ada atas, bila Allah kata duduk kat atas, maka macam mana Allah nak duduk kat atas? Allah perlukan sesuatu yang namanya bawah. Sebab atas ni dia adalah gabungan ataupun apa kita panggil. Atas dengan satu kat sini, satu kat sini. Baru boleh jadi ni atas. Kalau macam ni saja tak boleh kata di atas. Jadi kalau kata Allah duduk kat atas arasy, ala tu antara maksudnya atas. Tapi ada orang terjemah, salah terjemahan tu. Tapi dia kata atas. Bila Allah duduk atas arasy, mesti kena ada bawah lah. Oh jadi atas. Tak ada bawah, tak macam mana nak jadi atas. Nak kata tinggi, mesti ada rendah. Nak kata gemuk, mesti ada kurus. Kan? Jadi bila kata Allah tu duduk atas, maka mesti kena ada bawah. Baru boleh jadi atas. Kalau tak ada bawah, tak boleh jadi atas. Jadi oleh kerana dia mentafsirkan, dia mengatakan Allah duduk atas, maka bermakna Allah perlukan bawah untuk duduk kat atas. Allah perlukan bawah untuk duduk kat atas. Allah perlukan bawah untuk kata Allah duduk atas. Maka Allah memerlukan sesuatu. Habis, rosak takrif definisi Tuhan. Tuhan tak memerlukan sesuatu. Tak memerlukan sungguh. Sesuatu yang dinamakan bawah pun Allah tak perlu. Ni saya ulang balik. Kitab kita bukan perbahasan mengenal Tuhan, akidahnya bukan atas jalanan khalaf. Bukan. Khalaf tu maksud atas jalanan macam sifat 20, bukan. Dia atas jalanan salafus soleh. Jadi dua je. Iaitu dia tak ada satu-satu wujud kidam baqaq, tak ada, tapi dia campur habis kan tadi. Semua ada tapi campur, dia tak tersusun. Zaman 300 tahun yang pertama dulu. Dia salah. Sebab tu dia lain sikit cara. Tapi natijah dia, keputusan dia sama je dengan belajar sifat 20. Malah sifat 20 lagi senang sebenarnya. Sebab dia tersusun lah. Ini gini satu-satu. Jadi kalau kata Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dengan maksud Allah itu bertempat, itu tempat tu di atas arasy, Allah duduk dekat atas arasy, maka Allah memerlukan bawah untuk dia duduk kat atas. Maka Allah telah memerlukan sesuatu. Rosaklah sifat ketuhanan. Kalau Allah kata Allah turun, mana Allah memerlukan apa? Bawah lah juga. Sebab turun tu dia gini. Kalau tak ada bawah nak turun macam mana? Mesti kena ada bawah. Maka Allah memerlukan bawah untuk turun. Kalau kata Allah naik, Allah memerlukan atas untuk naik. Kalau tak ada atas, nak naik macam mana? Maka Allah memerlukan sesuatu. Walaupun sesuatu itu berupa turun atas, bawah atas. Dia bukan benda sekalipun. Tapi tetap juga Allah memerlukan sesuatu. Dia akan bahas ni, bab ni. Habis itu, doa angkat tangan ke atas. Maknanya Allah duduk kat atas. Habis tu kita solat menghadap kiblat, mana Allah duduk dekat Kaabah pula? Jawab gitulah, jawab soalan dengan soalan. Dia soal, kita kan kenapa tadah tangan? Maknanya kita tadah minta Allah duduk atas. Buktinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia soal gitu. Kita soal balik. Dia panggil jawab soalan dengan soalan. Jangan jawab soalan dengan jawapan. Jawab soalan dengan soalan. Habis kita sembahyang menghadap kita sembah Allah, menghadap Kaabah. Mana Allah duduk dekat Kaabah? Sekarang ni Allah duduk kat atas ke duduk kat Kaabah? Jawab. Kejap dekat Kaabah, kejap dekat atas. Itu atromen lah tu. Itu dah pelik lah tu. Kejap sini, kejap sini. Lepas tu kata pula, kita tanya lagi. Sebab jawab soalan dengan soalan, kita tanya lagi. Dia balas balik. Dia kata,
Nabi ambil semayang naik ke langit. Maknanya Allah ada kat langit. Kat langit ada aras. Mana betul Allah ada kat aras? Ada jawab lagi, tak puas hati. Tak puas hati. Jadi mana mesti Allah kat langit? Kita jawab soalan dengan soalan juga. Nabi dalam Quran sebut Nabi Musa berkata-kata dengan Allah dekat Bukit Tur Sina. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka sekarang ni Allah duduk kat Bukit Tur Sina pula. Sekarang ni Allah duduk kat mana? Dekat atas ke dekat Bukit Tur Sina? Jawab dengan soalan. Dia boleh jawab. Dia akan jawab jadi bunyi kartun terus. Kalau dia paksa jawab, dia akan bunyi kartun. Yelah, time tu Allah duduk kat Bukit Tur Sina. Time Nabi Allah duduk kat aras. Oh, Allah berpindah randah pula. Oh, ingatkan kita je berpindah randah. Dia jadi macam, Tuhan apa pelik gitu, Tuhan kau ni. Lepas tu dia kata, maknanya kita tanya lagi, dalam syurga nanti boleh melihat Allah. Mana Allah duduk dalam syurga pula? Dan dia kata, dia akan jawab, Allah sendiri yang kata dia duduk kat aras. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia kata engkau salah faham. Dia memahami Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa adalah ayat lokasi. Ayat tempatnya Allah. Dia faham gitu. Allah duduk dekat aras. Dia faham ayat lokasi. Sedangkan itu bukan ayat lokasi. Apa buktinya? Buktinya dalam surah lain. Itu ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat tu iyalah. Tapi ada ayat lain. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, kau katalah ya Muhammad dekat hamba aku bahawasanya aku sangat dekat. Kalau dia kata Allah dekat arasy, dalam ayat yang lain kata Allah dekat, arasy tu dekat ke jauh? Sekarang Allah dekat ke jauh? Dia akan jawab bunyi kartun. Jawab soal sampai memang tak boleh jawab. Kalau jawab juga dia bunyi kartun. Cerita apa kau ni? Kau cerita Tuhan, kau cerita apa ni? Dia jadi bunyi kartun. Nak bagi tahu ayat tu bukan ayat lokasi. Kau yang salah faham. Tak berhenti lagi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah dekat daripada urat leher kamu. Sekarang Allah dekat mana? Dekat arasy ke? Dekat gua Tursi, dekat Bukit Tur Sina ke? Allah duduk dekat aja ke? Ataupun Allah duduk dekat leher, dekat urat leher? Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajh Allah. Ayat lain pula. Ke mana engkau menghadap, di situlah Allah. Sudah. Tadi Allah kat sini kat arah, lepas tu menghadap. Allah ada mengata-kata dah pula. Dia jadi dia pelik. Tak berhenti lagi. La tahzan innallaha ma'ana. Kata Nabi dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar ketika dikejar oleh musyrik kan, masa nak hijrah tu. Dan Sayyidina Abu Bakar risau, dirakamkan dalam Al-Quran cerita ni. Nabi sebut apa dalam Quran, ayat Quran ni? La tahzan, jangan risau. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah dekat mana pula? Dalam gua pula. Sudah. Semua ayat yang saya baca tadi, ayat Quran, bukan ayat lokasi. Tapi seolah-olah dengan macam lokasi. Tapi sebenarnya bukan. Habis itu ayat apa? Istilah dipanggil mutasyabihat. Mutasyabihat. Ayat yang macam lokasi tapi bukan lokasi. Ayat majaz, ayat metafora, gitu. Metafora, ayat yang mai sini aku tangan kan, bukan tangan nak menampar dia, bukan nak bagi tangan. Gitu lah. Cerdik sangatlah. Ni lah cerdik. Nak kata bodoh, itulah. Kita kata cerdik. Ayat yang ada maksud di sebalik, dia panggil mutasyabihat. Kau orang semua dalam poket aku je. Tak ada pun aku dalam ni. Tak kerti bahasa lah kau ni. Kau orang semua ni dalam genggaman aku. Tak ada pun. Bodoh tak kerti bercakap. Gitu lah. Macam ni lah. Ni ayat lokasi ni, Allah dekat situ. Bodoh tak kerti bercakap. Tapi kasar lah bunyi gitu. Kadang-kadang orang ni kena kasar juga. Adalah bersamaan yang berpatutan dengan kebesarannya seperti barang yang dikehendaknya. Apa ni cerita apa? Allah SWT bersamaan yang berpatutan dengan kebesarannya. Kalau kita kata Allah bertempat, tak kena dengan kebesaran Allah, memerlukan tempat. Barang istiwa Allah SWT atas arasnya itu istiwa yang patut dengan kebesarannya, yang tiada diketahui bagaimana rupanya. Hakikatnya kita tak tahu macam mana. Apa maksudnya? Para ulama dahulu dia beriman dengan ayat itu
ayat-ayat lokasi, ayat-ayat Allah ni macam makhluk. Kalau baca sekali ayat Quran, apa, bi ayunina, kau buat, wahai Nuh, buatlah bahtera tu dengan ayun, mata kami. Dia seolah-olah nampak tu, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nampak macam ayat anggota, ayat lokasi, dia panggil ayat mutasyabihat. Macam mana para ulama berinteraksi dengan ayat-ayat yang dipanggil mutasyabihat ni? Yang orang dulu zaman 300 tahun pertama, 300 tahun hijrah yang pertama, dia panggil zaman salafus salih. Zaman Imam Syafi'i tu masih duduk dalam salafus salih. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abdul Mansur Al-Maturidi, ujung-ujung tu duduk main 300 tahun. Kalau macam Imam Nawawi, dia dah lebih lah. Imam Nawawi ni dia dah khalaf dah, dia bukan 300 tahun pertama. 300 tahun pertama ni semua orang berpegang macam mana? Aku beriman dengan ayat tadi. Ayat yang macam lokasi, macam anggota, yang agak mutasyabihat, yang kesamaran. Aku beriman dengan ayat tu. Iyalah, tak beriman dengan ayat Quran kafir. Aku beriman dengan ayat tu. Apa maksudnya? Beriman lah dengan ayat. Maksudnya bukan ayat lokasi, bukan ayat anggota. Tolak dulu, tanzih depan, bersih dulu. Ayat tu aku beriman. Maksud bukan maksud lokasi, bukan maksud anggota. Anggota tu tak kisahlah. Kalau kata Allah ada kaki, kaki lah, mata, telinga, macam-macam lagi. Allah menghentak kakinya dalam neraka. Kaki. Itu ayat-ayat anggota. Ataupun ayat-ayat lokasi, atas bawah semua. Orang yang terdahulu 300 tahun pertama beriman dengan ayat Quran, mesti beriman. Pertama, bukan anggota, bukan lokasi. Dia panggil tanzih, bersih dulu. Bersihkan Allah daripada yang tak layak. Bukan anggota, bukan lokasi. Habis tu apa? Tak tahu, serah pada Allah. Itu cara faham salafus salih. Setelah pada tu, umat Islam dah makin ramai. Orang ajam, orang selain pada orang Arab dah banyak masuk Islam, termasuklah kita. Maka macam-macam dah ada. Campur pula agama-agama asal, Hindu, Buddha apa, campur dah jadi itu. Maka dalam kepala nak kata apa? Beriman dengan ayat, bukan ayat lokasi, bukan Allah tidak berlokasi dan tidak beranggota, serah pada Allah, tak boleh serah. Sebab dalam kepala ni ada agama dulu, ada macam-macam, tak boleh serah, ada juga terbayang. Maka dia panggil zaman khalaf. Mereka mentakwilkan ayat-ayat lokasi, ayat-ayat anggota tadi kepada yang layak ni, dengan kebesarannya. Kalau kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, macam mana nak takwil istilahnya, ataupun nak bagi dalam kepala ni tak ada terbayang Allah ada tangan gitu. Tak ada. Macam mana ni? Tolak. Aku beriman dengan ayat, serah pada Allah. Tak boleh serah, ada juga. Allah kata yadun, tangan. Takkan macam mana? Tak lagi lah. Maka Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi dan ulama-ulama anak murid ulama khalaf pada tu, dia tangan ni adalah mewakili apa? Kuasa. Maka kuasa Allah ataupun kekuatan Allah di atas kekuatan-kekuatan mereka. Jadi lega dah, tak adalah terbayang bukan-bukan. Cara faham yang terbaik zaman salafus salih, iaitu beriman dengan ayat, bukan anggota, bukan lokasi. Maksudnya aku tak tahu, serah pada Allah. Allah je yang tahu. Kalau boleh. Tapi susah. Cakap boleh, nak betul-betul pegang susah. Kena juga. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk kat arasy. Bukan. Orang dulu macam mana? Beriman dengan ayat tu, ayat Quran. Bukan ayat bertempat. Allah bukan duduk. Bukan. Maksud sebenar hanya Allah je yang tahu. Habis kita ni tak boleh nak masuk. Tak boleh. Allah kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Duduk kan. Takkan tiba-tiba nak kata gitu pula, serah pada Allah pula. Macam-macam ada dalam kepala. Buat apa ayat Quran tu turun kalau nak suruh serah balik ke Allah? Quran ni kan hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dzalikal kitab la raiba fi. Semua ayat-ayat tu. Ini kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tiba-tiba ada ayat-ayat serah balik ke Allah. Buat apa Allah turunkan kalau gitu? Macam-macam ada. Tak boleh. Okey, tak boleh, tak apa. Macam mana nak buat? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kenapa Allah tak kata Allah? Kenapa Allah gunakan sifat dia, iaitu Ar-Rahman? Sebab ada innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ayat Quran juga Allah sebut innani anallah, aku adalah Allah. Allah ni sebahkan dia tu Allah.
La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan aku. Tapi yang ini tak kata Allah alal arsy istawa. Allah duduk kat arsy, tak? Ar-Rahman. Oh, ke ulama kaji. Kenapa Ar-Rahman? Kenapa tak Allah? Ar-Rahman ni Maha Pemurah. Allah juga, tapi Maha Pemurah. Tapi kenapa bukan Allah? Akhir sekali itu maknanya maksud apa? Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Allah yang bersifat Rahman menguasai arash yang paling besar pun Allah kuasa. Kita kecil-kecil ini lagilah. Itu cara kita faham. Jadi legalah dalam kepala. Orang dulu tak faham ini. Orang dulu faham apa? Ayat tu ayat aku beriman dengan ayat Quran ni, tapi bukan maksud Allah duduk kat arash. Apa dia? Serah pada Allah. Kita tak boleh lah. Nanti balik fikir, macam mana nak serah? Allah sendiri yang kata lupa. Akhir sekali buat apa serabut kepala? Pakailah zaman khalaf. Dua-dua boleh pakai. Yang terbaik adalah salaf. Yang terbaik. Cuma khalaf ni untuk melegakan kita. Kalau kita dah dapat pegang dengan khalaf, dengan cara tadi takwil dia panggil, dah padat sungguh, lepas tu nanti dah ujung-ujung ayat nanti kita tukar balik, iaitu aku berserah pada Allah, bukan nak takwil dah. Kalau boleh, dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Okey. Nak berhenti kat mana? Berhenti kat situ. Dan berkata Syekh Baghawi pada tafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, summastawa 'alal 'arsy, pada surah Al-A'raf ayat 54, katanya berkata Al-Kalbi dan Muqatil, makna istawa tu istaqarra, yakni tetap. Ini antara Mu'tazilah, dan telah mentakwil oleh Mu'tazilah akan istawa dengan istilaun, yakni memiliki atau memerintah. Sudah tak ada apa dalam. Mu'tazilah dia mentakwil ayat istawa kepada memerintah atau menguasai. Tadi kan kita kata kita gitu kan? Kita Mu'tazilah ke? Sudah. Habis Allah memerintah, Allah menguasai arash. Dan asal ayat bukan menguasai. Asal ayat istawa. Untuk hilangkan macam-macam benda buruk dalam kepala kita, kita takwil kepada memerintah ataupun istilah. Dan pahaman ini adalah pahaman Mu'tazilah. Habis kita ni Mu'tazilah ke? Jawapan dia adalah umum khusus mutlak. Itu iklan. Apa benda tu? Akan datang. Sudah Mu'tazilah apa ni? Umum khusus mutlak, itu jawapan dia. Cuma penerangan dia akan datang. Tunggu dulu. Kita sudah yang tasbih kafarah.